Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. ونصلي ونسلم على النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزرياته وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا علما نافعا warzuqna fahma. Sekali malah kita sama-sama merafakkan syukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ni. Diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah, mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Kita masuk pada hadis yang ke-31, iaitu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil ashi. Qala Ibnu Sirina sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Qala fasalla bina rak'ataini thumma sallama faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Ataka 'alayha ka'annahu ghadbanu wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Shabbaka baina asabihi wa wada'a khaddahu al-aymana 'ala zahri kaffihi al-yusra. Kharajatis sar'anu min abwabil masjid. Faqalu qasratis salatu wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Fahaba an yukallimahu wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu zul yadain. Qala ya Rasulullah anasita am qasratis salatu? Qala lam ansa wa lam taksur. Faqala akama yaqulu zul yadain? Faqalu na'am. Fataqaddama fasalla ma taraka thumma sallama thumma kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara thumma kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara farubbama sa'aluhu thumma sallama fayaqulu nubbitu an Imran ibn Husain qala thumma sallama. Ini tuan-tuan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia menyebut, dia kata telah kami solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa ini salah satu di antara dua solat yang berlaku pada waktu petang. Jadi solatnya Abu Hurairah bersama dengan Nabi pada hari tersebut ialah salah satu di antara dua solat petang, iaitu solat petang ada dua sahaja, solat asar dan juga solat zuhur. Jadi salah satu di antara solat tersebut berlakunya peristiwa ini. Peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Ibnu Sirin menyebut bahawa dikata telah menamakan Abu Hurairah, mana Abu Hurairah telah menyebut kepadaku apakah solat itu. Yang berlaku tu solat apa? Solat zuhur ataupun solat asar, telah diperincikan ataupun telah disebut oleh Abu Hurairah, tetapi
walakin nasitu ana, tetapi Ibn Sirin menyebut bahawa aku lupa. Apakah yang telah disebut oleh Abu Hurairah? Maksudnya Ibn Sirin mengambil hadis ini daripada Abu Hurairah. Ibn Sirin termasuk di antara tabi'in. Hadisnya dia mengambil hadis ini daripada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah telah sebut, maknanya solat tu, contohnya Abu Hurairah kata berlakunya solat tu ialah solat zuhur. Tapi mana Ibn Sirin lupa di antara dua solat tersebut. Tapi adakah lupanya Ibn Sirin itu merosakkan maksud hadis yang kita nak bincangkan pada malam ni? Dia tidak merosakkan maksud hadis kerana solat zuhur dan solat asar ni dia ada persamaan. Persamaan pertama dia berlaku pada waktu petang, pada waktu siang. Sama ada zuhur ataupun asar pada waktu siang. Cuma zuhur ialah berlaku ketika mana gelincirnya matahari. Jadi kalau waktu asar ni apabila dia punya bayang-bayang tu hampir segala ataupun 2 kali ganda daripada sesuatu yang kita ukur tadi, bagai contoh. Itu maknanya ialah masuknya pada waktu asar. Mana berlaku masing-masing yang berlaku pada waktu siang. Yang kedua, persamaan yang kedua ialah solat zuhur 4 rakaat dan juga solat asarnya 4 rakaat. Jadi sama-sama 4 rakaat tuan-tuan. Kemudian disebut, dia kata, kita kembali kepada apa yang disebut oleh Abu Hurairah. Jadi bila Ibn Sirin menyebut dia ni lupa, itu menunjukkan bagaimana Ibn Sirin seorang yang amanah dalam meriwayatkan hadis. Bila dia lupa, dia akan sebut dia lupa. Kalau dia ingat, dia akan sebut dia ingat. Jadi dia bukan kata agak-agak tidak. Sebab tu kadang-kala dalam periwayatan hadis tuan-tuan, dalam matan hadis kita akan jumpa. Ada kadang-kala dia akan mendatangkan kedua kalimah. Bila dia syak antara dua kalimah, rawi tadi akan mendatangkan kedua-dua kalimah. Contohnya dalam satu hadis yang kita baca pada permulaan dulu. Hadis berkenaan dengan rombongan Abdul Qais datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tanya dia, iaitu Nabi tanya, manil qaum atau manil wafd. Dalam riwayat tersebut menyebut Nabi tanya dia, kamu ni kaum yang mana ataupun kamu ni rombongan yang mana. Walaupun rombongan dan kaum itu ialah membawa maksud yang sama tuan-tuan, merujuk kepada kumpulan, tetapi bila mana rawi itu syak dalam nak menentukan apakah kalimah yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Adapakah Nabi menggunakan perkataan al-wafdu ataupun Nabi menggunakan perkataan al-qaum. Jadi bila syak tuan-tuan, rawi itu akan mendatangkan kedua-dua kalimah. Jadi tidak pelik berlaku dalam periwayatan hadis. Walaupun tidak merosakkan dari sudut hadis, tapi bila rawi itu syak, dia datangkan kedua-dua kalimah. Mudah-mudahan salah satu di antara dua kalimah tersebut itulah perkataan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dalam hadis ni, apabila Ibn Sirin dia lupa, maka dia akan sebut dia lupa. Dia tidak menentukan apakah solat tersebut, dia hanya menyebut salah satu di antara dua solat yang berlaku pada waktu petang. Jadi sama ada zuhur ataupun asar. Kerana apa? Kerana dia lupa. Disebut walakin nasitu ana. Jadi kena amanah dalam periwayatan hadis. Dalam ilmu pun sama. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu perkara tuan-tuan, jawab tak tahu. Bila kita jawab tidak tahu tuan-tuan, dia tidak akan meruntuhkan ataupun dia tidak akan merendahkan martabat kita. Kalau seorang tu, contohnya dia ni profesor, ada PhD, 2 PhD ataupun 3 PhD. Tiba-tiba kita tanya dia tuan-tuan satu soalan, dia pun kata tak pasti, tak boleh nak jawab. Adakah merendahkan dia punya akademik dia? Tak, tidak merendahkan intelektual dia. Kerana kita tahu kemampuan dia. Kemampuan dia tidak akan jadi runtuh disebabkan soalan yang kita bagi tadi dia tak pasti nak jawab. Mana berbeza dengan orang yang dia tak tahu jawapan tapi dia jawab juga tuan-tuan, ni bahaya. Dia boleh membawa seseorang tu kepada perkara yang sesat, perkara yang salah.
Sebab tu di dalam agama ni dia tidak boleh bercakap dengan perkara, bercakap sesuatu perkara tanpa ada ilmu, tak boleh. Sehingga guru saya sebut, dia kata kalau seseorang itu dia menafsirkan ayat Quran, tiba-tiba dia tafsir itu betul, tuan-tuan. Sama seperti mana yang ditafsirkan oleh ulama lain. Tapi dia tafsir itu agak-agak saja. Kebetulan betul. Walaupun betul, tetap juga dikira sebagai salah. Kenapa? Kerana dia tafsir tadi berdasarkan kepada agak-agak dia saja. Tanpa ada ilmu, tanpa ada asas. Kerana kalau dia tafsir pada waktu tersebut betul, kemungkinan dia tafsir pada waktu lain akan jadi salah. Sebab tu tidak boleh tafsir dalam keadaan tidak ada ilmu. Berbeza kalau orang tu dia ada ilmu, tiba-tiba dia menafsirkan satu ayat dan ada kesilapan khilaf dengan majoriti daripada ulama. Tapi dia menafsirkan berdasarkan kepada ilmu dan dia melakukan ijtihad pada waktu tersebut, maka tidak menjadi masalah. Yang pentingnya ialah dalam bab agama ni ialah mesti bercakap tu berasaskan ataupun berdasarkan kepada ilmu. Tak ada ilmu tak boleh cakap, tuan-tuan, dalam bab agama. Dia boleh merosakkan. Kalau menasihat pada perkara-perkara yang baik, maka tidak menjadi masalah. Perkara yang daruri, perkara yang orang tahu, benda tu benda yang baik, kita ajak orang pagi, mana orang kembali kepada sembahyang, tidak menjadi masalah. Kan? Dia tidak jadi masalah benda tersebut. Datang ke masjid, minta bersedekah, tidak menjadi masalah. Sebab benda tu adalah diketahui secara umum. Tapi kalau nak cerita benda-benda secara detail, berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan hadis, maka dia tidak, bila tidak ada kelayakan, maka tidak boleh cakap dalam perkara tersebut. Ini dia kena hati-hati, tuan-tuan. Cakap dia mesti ada ilmu kerana memberikan kemudaratan pada masa yang akan datang. Dia akan jadi bahaya. Jadi bagaimana Ibn Sirin yang terkenal dalam ilmu tafsir mimpi, bila mana dia lupa, maka dia sebut dia lupa. Jadi adakah merendahkan martabat dia? Tidak merendahkan martabat yang disebut, yang dimiliki oleh Ibn Sirin. Kemudian disebut lagi, dia kata fasalla bina raka'ataini. Kemudian kami pun sembahyang bersama dengan Rasulullah sebanyak 2 rakaat. Solat zuhur ataupun solat asar 4 rakaat. Tapi Nabi sembahyang pada waktu tersebut ialah Nabi sembahyang 2 rakaat. Lepas Nabi sembahyang 2 rakaat, summa sallama, kemudian Nabi pun bagi salam. Lepas 2 rakaat Nabi solat, Nabi bagi salam. Lepas Nabi bagi salam, faqama ila khashabatin ma'rudah fil masjid. Nabi pun bangun, Nabi pergi kepada satu batang pokok yang berada di belakang masjid. Ada satu maknanya dia ada satu batang pokok yang duduk dalam masjid tersebut. Nabi pun pergi. Nabi pergi ke tempat dia punya kayu tadi. Nabi pun duduk macam ni. Nabi duduk menyengging pada waktu tersebut. Para sahabat bila Nabi solat 2 rakaat, para sahabat ikut. Kemudian mereka melihat keadaan baginda Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang berani untuk pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, Nabi solat 2 rakaat. Tak ada seorang pun yang berani pergi tanya Rasulullah. Sehingga digambarkan oleh Abu Hurairah, dia kata bila Nabi pergi ke tempat tersebut, Nabi duduk macam ni, kemudian dia kata ka'annahu ghadbanu, seolah-olah dia marah. Rasulullah marah, dia sebut. Nabi marah ke tidak? Nabi tak marah. Nabi muka Rasulullah ni senyum. Nabi ni seorang yang tidak melakukan kezaliman, kejahatan pada orang, tidak. Tapi kenapa sahabat melihat seolah-olah Nabi marah? Kerana pada wajah baginda Nabi SAW ni, Allah Ta'ala zahirkan kegerunan. Bila orang tengok Rasulullah, orang akan rasa gerung, tuan-tuan. Ada Nabi yang Allah Ta'ala zahirkan kecantikan dia. Seperti mana yang berlaku pada Nabi Yusuf AS. Dizahirkan kecantikan. Bila orang nampak dia, orang nampak comel. Ada yang Rasulullah ni comel, tampan, handsome. Tapi zahir pada Nabi itu ialah gegerunah. Bila orang nampak Rasulullah, orang rasa gerun pada waktu tersebut. Musuh-musuh yang berada jauh,
berpuluh kilometer bila dengar saja nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka rasa gerum pada waktu itu. Jadi Allah menzahirkan rasa kegerunan kepada bila mana mereka melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat ialah Nabi tidak marah, cuma para sahabat melihat keadaan tersebut. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita lihat ada di antara sahabat disebut, dia kata aku tidak berani menatap wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berani nak tengok wajah Rasulullah. Dia kata kalau kamu nak minta aku gambarkan wajah baginda Rasulullah, aku tak boleh nak gambarkan kerana aku tak pernah melihatnya dengan begitu baik. Kerana tak berani nak melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa geram pada waktu itu. Ini yang disebut mana Allah Taala menzahirkan kegerunan pada baginda Rasulullah. Kemudian wa kharajatis sar'anu min abwabil masjid. Kemudian ada di kalangan sahabat, bila Nabi selesai solat 2 rakaat, ada yang bangun, ada yang pergi. Dan di kalangan sahabat tu tadi duk bercakap. Kan? Para sahabat ni duk bercakap, kita solat tadi 2 rakaat. Kan? Jadi adakah solat ni telah dikosarkan ataupun Nabi lupa? Duk bercakap di kalangan sahabat. Tidak ada yang berani untuk pergi tanya kepada Rasulullah. Dan di kalangan kaum tadi, di kalangan puak yang solat bersama dengan Rasulullah, yang duk cakap tadi, maknanya ada juga di kalangan tersebut Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Umar pun tak berani nak pergi tanya, Abu Bakar pun tak berani nak pergi tanya pada waktu itu. Sehinggalah ada seorang sahabat, wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun. Ada di kalangan sahabat tadi, ada seorang sahabat yang mana dia ni mempunyai tangan yang panjang. Apa maksud tangan yang panjang? Mempunyai 2 tangan yang panjang, iaitu yang mana dia ni kalau dia berdiri tuan-tuan, tangan dia tu boleh sentuh lutut. Sebab tu dia ni dinamakan dengan Zulyadain. Orang gelarkan kepada dia dengan gelaran Zulyadain. Kemudian dia pun pergi tanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, ya Rasulullah, anasita am qasaratus salat? Ya Rasulullah, adakah kamu lupa ataupun solat ni telah dikosarkan? Maknanya adakah ada wahyu yang baru turun yang menyebabkan semalam kita solat 4 rakaat, hari ini jadi 2 rakaat? Adakah telah dinasahkan hukum ataupun kamu lupa ya Rasulullah? Ini para sahabat tanya. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang ditanyakan oleh sahabat tadi, kan maknanya ialah tanya Rasulullah untuk mendapatkan kepastian. Nabi lupa ataupun solat tu telah dikosarkan. Kerana wahyu masih lagi turun pada waktu tersebut. Kemudian Nabi jawab, Nabi kata, lam ansa walam taksur. Aku tidak lupa dan juga aku tidak mengkosarkan solat. Faqala, kemudian Nabi pun menjawab, Nabi tanya lagi, akama yaqulu Zulyadain. Nabi tanya, adakah betul seperti mana yang telah disebut oleh Zulyadain? Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah. Tadi Rasulullah solat 2 rakaat. Bila solat 2 rakaat, Nabi dapat kepastian daripada sahabat. Fataqaddama, kemudian Nabi pun maju ke depan. Nabi pun solat yang Nabi tak cukup tadi. Yang solat Nabi tak cukup tadi, Nabi pun sempurnakanlah. Nabi tambah 2 rakaat. Setelah daripada Nabi tambah 2 rakaat, kemudian Nabi pun bagi salam. Lepas Nabi bagi salam, summa kabbara, kemudian Nabi pun mengangkat takbir. Kemudian Nabi sujud seperti mana sujud yang sebelum daripada tu, seperti mana sujud dalam solat Rasulullah, sebanyak 2 kali sujud. Nabi sujud, Nabi bangun, kemudian Nabi sujud balik, au atwala, summa rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian lepas daripada sujud 2 kali, Nabi pun bagi salam. Jadi sujud yang Nabi buat tu ialah sujud yang disebut dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi selepas daripada Nabi lupa, Nabi pun tambah semula solat yang Nabi lupa tadi, tambah 2 rakaat, kemudian Nabi pun sujud sahwi. Ini tuan-tuan. Ini gambaran berkenaan dengan hadis yang ke-31 ni. Yang pertama tuan-tuan, bila kita bincang hadis ni, bila kita nampak ada Rasulullah ni lupa, adakah Rasulullah lupa tu membawa kepada kekurangan? Bila kita bincang hadis-hadis sebegini tuan-tuan,
kita kena jaga adab. Jangan pula kita sebut bila tengok Nabi lupa kita kata, ish, lupa juga Rasulullah ni. Kena jaga adab. Rasulullah lupa tu ialah kerana dilupakan oleh Allah. Rasulullah jadi lupa kerana Allah Ta'ala buat Rasulullah lupa untuk memberikan pengajaran kepada kita. Kalaulah contohnya berlakunya isu kita lupa dalam sembahyang, maknanya apa yang perlu kita buat untuk mana sempurnakan solat kita pada waktu tu. Pernah berlaku tuan-tuan solat isyak 3 rakaat di satu surau. Saya pernah pergi solat isyak, dia solat 3 rakaat. Ada orang yang dia tak tahu nak buat macam mana. Bila imam bagi salam, dia pun tengok kiri kanan, dia tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Orang lain semua tambah, kan, sebab tak cukup. Dia tengok kiri kanan tak tahu. Akad tangan macam ni. Buat apa ni? Mana tak tahu nak buat apa. Maknanya selama ni dia semayang tu hanya ikut orang saja. Kalau semayang ikut orang tu, semayang tu tidaklah maknanya mengikut pada syarat. Jadi solat ni walaupun kita nampak benda yang kita buat hari-hari tuan-tuan, tapi dia perlu ada maknanya pengetahuan dalam bab menunaikan solat tersebut. Itu tuan-tuan. Jadi kita jaga bahawa mana bila berlaku pada Rasulullah itu menunjukkan bahawa Nabi ni dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kalau lupa tuan-tuan nak buat macam mana? Bila ada contoh, maka boleh dijadikan sebagai asas panduan kepada kita. Kalau tidak ada contoh, susah. Sebab kita ni kadang-kala senantiasa, seminggu tu kadang-kala sekali, kan, akan ada solat-solat yang kita lupa. Kalau tidak ada contoh tuan-tuan, kalau solat kena ulang balik, nak buat macam mana? Agak-agak selesai ke tidak semayang kita? Tuan-tuan semayang pukul 2 lupa. Solat balik pukul 2.30 lupa lagi. Kena ulang lagi, solat balik pukul 3. Lupa lagi. Agak-agak bila nak habis? Jadi sebab tu dia mesti, maknanya Allah Ta'ala ni jadikan Rasulullah tu sebagai contoh. Untuk buat sekiranya manakala seseorang tu lupa dalam sembahyang, sama ada tidak cukup ataupun lebih rakaat, apa yang perlu dia lakukan pada waktu tersebut. Dalam hadis ni Nabi tidak cukup rakaat. Bila Nabi dapat tahu bahawa Nabi tidak cukup, kemudian Nabi tambah lagi 2 rakaat. Tapi sebelum Nabi tambah tu, Nabi tidak berkata-kata kecuali beberapa patah perkataan saja. Kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi hanya menyebut, Nabi kata lam ansa wa lam taksud. Aku tidak lupa dan aku juga tidak mengqasarkan sembahyang. Akama yaqulu dzul jadain. Lebih kurang dalam 7 patah perkataan saja. Sebab tu ulama menjadikan hadis ni tuan-tuan sebagai dia punya asas, dalil dalam nak menentukan kalau orang tu lupa, dia nak sambung balik, nak tambah lagi solat dia. Contohnya dia solat isyak 3 rakaat. Orang kata, kamu solat 3 rakaat tadi. Jadi adakah dia boleh tambah? Dia boleh tambah sekiranya dia berkata-kata tadi tidak melebihi daripada 8 patah perkataan. Mana perkataan yang sedikit saja. Kalau sudah dia berbual panjang tuan-tuan, dia kena semayang semula. Jadi kalau dia sebut tu hanya beberapa patah perkataan yang sama seperti mana yang disebut oleh Rasulullah tadi, maknanya lah lebih kurang 7-8 patah perkataan, maka dia boleh untuk tambah. Tambah je lah. Tak cukup 1, tambah 1. Tak cukup 2, tambah 2. Maknanya tu tambah. Yang kedua ialah hadis ni juga menjadi dalil bagi orang yang berkata-kata tanpa sengaja dalam sembahyang. Jadi ulama menggunakan hadis ni, kalau orang tu dalam sembahyang tiba-tiba dia bercakap tuan-tuan. Cakap tanpa sengaja, adakah membatalkan solat dia? Kalau dia bercakap dengan sengaja, walaupun mengeluarkan 1 huruf. 1 huruf saja, mengeluarkan 1 huruf, tapi dengan sengaja. Dan huruf tu difahami, maka membatalkan sembahyang dia. Tapi kalaulah dia bercakap tu dalam keadaan tidak sengaja, tidak lebih daripada 8 patah perkataan tadi, maka tidak membatalkan solat dia. Tak batal. Contohnya dia sedang sembahyang. Kemudian orang tanya dia. Mana orang tanya, kunci tadi kat mana? Dia pun lupa dia sedang sembahyang. Dia kata kunci tu atas kereta.
Mana beberapa patah perkataan, 2 patah perkataan saja, maka tidak membatalkan solat. Tapi kalau dia cakap panjang, walaupun dalam keadaan tidak sengaja, maka itu membatalkan sembahyang. Ini kena hati-hati. Jadi dalam bab cakap ni, walaupun tidak mengeluarkan huruf, juga kena hati-hati tuan. Sebab tu ulama khilaf dalam bab seseorang tu berdehem. Kalau berdehem dengan tidak ada tujuan, tiba-tiba kita nak bagi isyarat pada orang. Orang tu lalu kita pun kerana ada ulama sebut mengeluarkan 2 huruf di situ. Boleh membatalkan solat. Ada yang kata kalaulah kita nak baca Fatihah, lekat dia punya apa? Kita punya kehak kita lekat, tak boleh nak baca. Kemudian kita boleh berdehem tadi untuk nak, maknanya untuk membaca Fatihah kita. Sebab tu ada khilaf dalam bab tu, kena hati-hati. Sama juga kalau maknanya imam ataupun kita sembahyang tuan-tuan, kita baca kuat. Baca kuat atas tujuan apa kita baca kuat? Kita baca Allahu Akbar. Orang datang rumah kita, orang ketuk pintu. Ketuk, kita nak sabarkan pada dia. Kita nak bagi tahu dia bahawa kita sedang sembahyang. Kita pun sebut Allahu Akbar, kita baca kuat. Ulama sebut kalau baca kuat tadi dengan tidak ada sebab. Dia dalam solat ni kita tidak boleh berkomunikasi dengan orang. Hatta makmum, imam dengan makmum pun tak boleh berkomunikasi. Imam kalau dia baca kuat, dia kena niat zikir. Dalam mazhab kita, dia kena niat zikir. Zikir bukan kata dia baca kuat tadi untuk nak bagi tahu orang belakang, tidak, tak boleh. Kalau kita baca kuat tadi Allahu Akbar nak bagi tahu pada orang luar, tak boleh. Kerana tidak ada komunikasi dalam sembahyang. Baca kuat tadi Allahu Akbar, kita baca kuat. Tapi kita niat zikir. Aku baca kuat ni kerana zikir pada Allah. Niat zikir. Bukan kata niat tu untuk nak bagi tahu orang mana, nak bagi tahu pada orang luar. Sama juga anak kita duduk lalu depan tuan-tuan. Lalu kemudian dia nak buat satu benda, kita dah sembahyang. Kita pun Allahu Akbar. Maknanya memang kita buat tu nak tegur, tapi niat tu kena niat zikir. Tak boleh niat untuk nak bagi tahu pada dia, tak boleh. Sebab tidak boleh ada komunikasi dalam sembahyang. Itu dia kena hati-hati dalam bab perkara ni. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ialah itu yang pertama. Jadi bab ni ialah bila orang tu lupa, maka dia boleh untuk menambahkan lagi dengan syarat tidak maknanya bercakap tu dengan begitu banyak. Kemudian disunatkan kepada dia untuk sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi ni sunat ke wajib? Sunat abad. Sujud sahwi ni sunat abad. Jadi kalau tak sujud sahwi pun solat tu masih lagi sah. Tapi kalau nak sempurna, maka sujud sahwi. Sujud sahwi ni tuan-tuan, dia mana jadi sunat apabila kita meninggal kat mana kita terlupa, kan? Ada terlupa, dan juga apabila seseorang tu memindahkan sunat-sunat abad juga, maka sunat juga untuk sujud sahwi. Sujud sahwi ni kalau kita sembahyang seorang, tak ada masalah sangat. Kita nak sujud sahwi boleh, tak nak sujud sahwi boleh. Tapi kalau kita solat berjemaah, adakah dia akan jadi sunat abad tuan-tuan? Kalau kita solat secara berjemaah. Kalau imam tu sujud sahwi, adakah kita ni ada pilihan untuk tidak sujud sahwi? Kalau imam tu sujud sahwi. Sebab tu dalam bab solat jemaah ni, dia ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Ada 4 benda tuan-tuan yang sunat yang perlu kita fahami. Pertama dalam bab sunat ni, benda sunat. Ada benda yang kita boleh bercanggah dengan imam, ada benda yang kita tidak boleh bercanggah dengan imam dalam perkara-perkara sunat. Pertama ialah bab sujud tilawah. Sujud tilawah ulama sebut muafakat pada buat dan muafakat pada tinggal. Bila imam sujud tilawah, maka kena sujud tilawah. Sujud sajadah. Kalau imam meninggalkan sujud tilawah, maka kita perlu juga meninggalkan sujud tilawah. Kena tinggal. Tak boleh kita pandai-pandai pergi sujud, tak boleh. Dia kena ikut imam. Imam buat, kena buat. Imam tinggal, kena tinggal. Sujud tilawah iaitu
sujud apabila kita membaca surah As-Sajadah. Kan, baca surah Sajadah dalam mazhab kita pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, solat subuh, baca surah Sajadah, maka sunat sujud tilawah. Tidak berlaku pada ayat lain. Tak boleh tukar tuan-tuan. Dalam mazhab kita tak boleh tukar tiba-tiba nak cari. Ada ayat lain yang ada surah, maknanya ada ayat Sajadah, kita nak tukar. Tapi kita nak sujud tilawah, tak boleh. Sama juga mana kita tidak boleh setting tuan-tuan. Solat isyak ataupun solat yang tertentu, tiba-tiba nak setting. Oh, sampai ni, rakaat pertama ni sampai ayat Sajadah dia nak sujud. Tak boleh setting. Kalaulah kita baca tersebut, baca ayat, kemudian sampai pada ayat Sajadah, maka sunat untuk sujud tilawah. Contohnya tuan-tuan, solat tarawih. Kan solat tarawih kan kita sambung ayat. Sambung. Tiba-tiba sampai kepada ayat sujud sajadah. Maka sunat untuk sujud tilawah. Itu pertama, bab sujud tilawah. Yang kedua ialah bab kunut. Kunut ni ialah perbuatan sunat yang tidak muafakat pada buat dan tidak muafakat pada tinggal. Imam nak baca kunut, kita tak nak baca, boleh? Imam tak nak baca, kita nak baca, boleh? Tak ada masalah. Kalau imam tak baca kunut, kita nak baca, boleh ke tidak? Sunat ke? Sunat baca. Tapi hendaklah kita pendekkan bacaan kunut kita. Kalaulah kita baca kunut tadi, kita rasa bahawa kita sempat untuk sujud bersama dengan imam, tidak tertinggal satu rukun bersama dengan imam, maka sunat pada waktu itu. Kalaulah kita baca kunut tu lama tuan-tuan, kita rasa kalau baca kunut ni menyebabkan kita akan tertinggal satu rukun daripada imam, menyebabkan kalau lepas kita baca kunut, imam tu bangun daripada sujud, maka bacaan kunut tu makruh. Dipanggil makruh. Kalaulah kita baca tuan-tuan menyebabkan tertinggal dua rukun daripada imam, maka bacaan tu haram. Menyebabkan kita ni tak boleh baca. Tak boleh baca pada waktu tu. Kerana tertinggal dua rukun daripada imam dalam bab solat jemaah, itu maknanya menyebabkan putus. Imam dengan makmum menyebabkan batal sembahyang seseorang. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia kena hati-hati nak baca pun baca doa yang pendek saja. Cukup ada doa Allahumma ghfirli ya ghafur, Allahumma arhamni ya rahim. Kemudian selawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Cukuplah. Doa yang pendek. Kalau baca doa kunut nazilah memang panjang lah. Tak sempat lah. Itu kedua. Yang ketiga ialah dalam bab mana tahiyat awal. Tahiyat awal sunat abad. Kalau imam, maknanya imam buat tahiyat awal kena buat. Dipanggil muafakat pada buat, tapi tidak muafakat pada tinggal. Sekiranya imam meninggalkan tahiyat awal, kalaulah imam duduk istirahat terlebih dahulu sebelum daripada dia bangun, maka sunat kepada kita untuk membaca tahiyat awal. Maknanya lepas daripada rakaat kedua tu, sujud kedua, rakaat kedua solat maghrib ke, solat isyak ke, lepas daripada sujud kedua tu, imam pun duduk istirahat terlebih dahulu, kemudian imam bangun. Mana kalau dia duduk istirahat terlebih dahulu, maka sunat kepada kita untuk membaca tahiyat awal walaupun imam tak baca. Tapi sekiranya imam tu tidak duduk istirahat, maka pada waktu tu kena tinggalkan. Ini disebut dalam kitab Doman Semayam Jumaat. Walaupun ada juga pandangan yang lain menyebut bahawa kalau imam tinggal, boleh juga buat, tidak menjadi masalah. Cuma bila imam tinggal tu kena hati-hatilah. Kan, kita tengok dulu imam duduk istirahat ataupun tidak. Itu tuan-tuan. Maka kalau kita nak tinggal pun boleh, kita nak buat pun boleh. Tengok pada keadaan. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sujud sujud sahwi. Sujud sahwi disebut mana muafakat pada buat dan tidak muafakat pada tinggal. Sekiranya imam melaksanakan sujud sahwi, maka kena buat sujud sahwi. Sekiranya imam meninggalkan sujud sahwi, maka kita boleh melaksanakan sujud sahwi. Lepas daripada imam bagi salam, kita boleh sujud sahwi. Ini yang disebut oleh mana ulama dalam perkara-perkara yang melibatkan sunat-sunat apabila kita sembahyang berjemaah. Dia kena hati-hati.
Sembahyang seorang maka tidak menjadi masalah tuan-tuan. Solat jemaah dia kena ada syarat-syarat dia. Kan solat jemaah ni syarat dia ada, syarat kedua dia ada 12 syarat. Yang perlu kita faham. 12 syarat. Bermula daripada niat, bermula daripada tempat kita sembahyang tu masjid ataupun iman dalam masjid, iman di luar masjid, kan kita dalam masjid ataupun dua-dua di luar masjid, ada perbahasan yang berbeza. Dia tak sama. Kalau iman dalam masjid, makmum dalam masjid, dia lebih mudah. Dua-dua di luar masjid, dia ada perbahasan dia. Itu tuan-tuan. Jadi kena faham, walaupun bab sembahyang ni dia perlu ada mana pendetilan, kerana kalaulah timbul masalah-masalah yang tertentu, maka kita boleh untuk mana mengatasinya. Kalau kita timbul tuan. Baik. Walaupun lupa dalam sembahyang ni jarang-jarang sekali. Tapi bila kita lupa tuan-tuan, tiba-tiba lupa, menyebabkan kita tahu macam mana nak buat pada waktu tersebut. Baik, yang terakhir sekali ialah kita lihat dalam hadis ni bagaimana baginda Nabi SAW sujud sahwi ialah setelah daripada Nabi memberi salam. Lepas Nabi tambah, Nabi pun bagi salam, kemudian Nabi pun sujud sahwi. Jadi dalam mazhab kita ialah sunat sujud sahwi itu ialah sebelum daripada memberi salam. Adakah dalam mazhab kita ni tidak mengikut hadis yang disebut dalam kitab ni? Dalam kitab ni ialah ringkasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari ni. Ialah ni makna ambil daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi adakah mazhab kita ni tidak menggunakan hadis ni, ataupun adakah mazhab kita ni tidak beramal dengan hadis sahih? Jadi kena maknanya dalam bab ni tuan-tuan, kita tidak boleh tergopoh-gapoh. Bila jumpa satu hadis, tiba-tiba dalam mazhab kita nampak khilaf dia punya dengan pandangan yang disebut hadis tersebut, jangan kita mudah melatah tuan-tuan. Kerana dalam mazhab kita juga menggunakan hadis. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i kebanyakan menggunakan hadis yang sahih. Cuma hadis yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Walaupun tidak gunakan hadis ni, tapi menggunakan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Kerana Nabi sebut, Nabi kata sekiranya kamu lupa dalam sembahyang, maka binalah solat kamu tu di atas kebenaran, di atas keyakinan. Kalau kamu zon, solat tu syak 3 ke 4, Nabi sebut bina solat tersebut atas keyakinan. Kemudian sujud sahwi sebelum daripada bagi salam. Nabi sebut dalam hadis tersebut dengan jelas bahawa sujud sahwi sebelum daripada bagi salam. Sebab tu mazhab kita menggunakan hadis tersebut. Jadi sujud sahwi itu sebelum daripada bagi salam. Setiap mazhab ni dia menggunakan, dia punya setiap mazhab ni menggunakan hadis. Jadi kenapa wujudnya perbezaan? Wujudnya perbezaan kerana perbezaan dalam memahami hadis. Bukan kata mazhab tu tidak menggunakan hadis, tidak. Kalaulah orang tersebut mazhab tu tidak menggunakan hadis, ataupun imam mazhab tu tak jumpa hadis, ini kena hati-hati tuan-tuan. Maknanya takkan hadis tu kita jumpa, imam mazhab tak jumpa, rasa pelik. Dia kena hati-hati. Ada orang dia sebut, dia kata Imam Abu Hanifah tidak beramal dengan hadis ataupun menolak hadis. Bukan menolak hadis, tapi kefahaman dia berbeza berkenaan dengan hadis tersebut. Wujudnya perbezaan inilah mewujudkan perbezaan dalam maknanya wujud perbezaan pandangan dalam sesuatu hukum. Hadis yang sama tapi kefahaman yang berbeza. Itu tuan-tuan. Jadi benda ni adalah benda yang berlaku di dalam ulama, dan kita sebagai umat boleh memilih pandangan-pandangan tersebut selagi mana yang khilaf tu ialah berlaku di kalangan ulama. Kalau yang khilaf tu golongan juhalak, maka tak boleh. Kalau orang juhalak dia khilaf, itu bukan rahmat tapi membawa kepada malapetaka. Tapi kalau rahmat yang berlaku di kalangan umat itu di kalangan mana ulama, itu merupakan rahmat. Jadi baik, cukuplah sekadar saja tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada malam ni. Jadi yang baik itu datang daripada Allah. Yang buruk itu kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma
علمنا آخرته الشيطان وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم على آله وصحبه الحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا